Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penilaian pentaksiran, aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK kembali untuk tahun 2020. Bagaimana penilaian ini dibuat? Saya akan berkongsi dengan anda kaedah pengiraan penilaian PAJSK ini melalui beberapa video. Jom kita mulakan. Aspek pentaksiran. Pentaksiran co-curriculum di sekolah meliputi aspek utama seperti berikut. Penglibatan 50 markah, penyertaan 40 markah, prestasi 20 markah. Jumlahnya 110 markah. Pembahagian markah untuk ketiga-tiga unit iaitu kelab persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan adalah sama, iaitu penglibatan 50 markah dibahagikan kepada jawatan 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah dan khidmat sumbangan 10 markah. Manakala penyertaan pula dikira untuk kehadiran yang merupakan markah tertinggi iaitu 40 markah. Dan untuk prestasi pula diberikan untuk pencapaian iaitu 20 markah. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Pemarkahan kelab persatuan dan sukan permainan. Bagi kelab persatuan dan sukan permainan, markah yang diberikan untuk jawatan adalah sama. Sebagai contoh, pengerusi 10 markah, naib pengerusi, setiausaha bendahari 8 markah, penolong setiausaha, penolong bendahari, ahli jawatan kuasa 6 markah, ahli aktif 4 markah dan ahli berdaftar 2 markah. Tetapi bagi pasukan badan beruniform pula, ia ditambah dengan pangkat. Saya ambil contoh pasukan kadet polis. Pangkat tertinggi ialah Sub Inspektor Kadet, diikuti Sarjan Major, Sarjan Korporal dan Lance Korporal. Selain dari pangkat, untuk pasukan badan beruniform ini diberikan juga jawatan kerana tidak semua sekolah anggota kadetnya boleh mendapat pangkat Sub Inspektor Kadet atau Sarjan Major. Jadi, rugilah kepada ahli kerana tidak mendapat 10 dan 8 markah untuk bahagian ini. Perlu berhati-hati
dalam perlantikan jawatan kuasa, iaitu jika seseorang anggota itu sudah mempunyai pangkat, dia seboleh-bolehnya jangan dilantik sebagai jawatan kuasa kerana dia menutup peluang untuk anggota yang lain mendapat markah. Sebagai contoh, Aiman, seorang anggota kadet berpangkat sub-inspektor, dilantik sebagai pengerusi. Dengan pangkat sub-inspektor, Aiman telah mempunyai 10 markah. Bila dia dilantik sebagai pengerusi, dia tidak mendapat tambahan markah. Sebaliknya, lantik anggota yang tidak ada pangkat dan secara tidak langsung ada 2 orang anggota yang mempunyai 10 markah. Perlu diingat, markah untuk jawatan setiausaha dan bendahari dan ahli jawatan kuasa dalam kelab persatuan, sukan permainan dan pasukan badan beruniform. Contohnya, setiausaha dan bendahari di kelab persatuan dan sukan permainan 8 markah, manakala di pasukan badan beruniform markahnya 7. Dan ahli jawatan kuasa di kelab persatuan dan sukan permainan adalah 6 markah dan di pasukan badan beruniform markahnya 5. Permarkahan peringkat. Untuk peringkat pula, ia melibatkan peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, bahagian untuk Sabah dan Sarawak, dan daerah, di mana ia dibahagikan kepada penglibatan 1, penglibatan 2 dan penglibatan 3. Penglibatan 1, contohnya peserta pertandingan, kursus, karnival atau sebagainya. Penglibatan 2, contohnya jawatan kuasa pelaksana dalam melakukan satu-satu aktiviti. Dan penglibatan 3, contohnya penonton dan pasukan sorak. Pencapaian. Pencapaian pula bermula dari Johan, naib Johan, tempat ketiga, keempat dan kelima untuk peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah, di mana markah yang paling tinggi ialah 20 markah, iaitu Johan peringkat antarabangsa, dan markah yang paling rendah adalah tempat kelima peringkat sekolah, iaitu 4 markah. Pemarkahan komitmen. Hanya boleh pilih 4 komitmen sahaja dari jadual, sama ada menunjukkan kepimpinan, menguruskan aktiviti, membantu guru atau rakan, menyedia peralatan, mengemas peralatan, membersih kawasan, menempati waktu, menunjukkan minat, menunjukkan kesungguhan, mengikut arahan, mencuba, memberi kerjasama, atau mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan. Pemarkahan khidmat sumbangan kelab persatuan.
Khidmat sumbangan hanya untuk peringkat sekolah sahaja. Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta program atau pertandingan atau karnival atau kursus 10 markah. Melibatkan kemahiran khusus berkaitan aspek teknikal 10 markah. Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan 8 markah. Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab, sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kemudian sorak atau penyokong, menghias kemah rumah sukan dan yang berkaitan 5 markah. Khidmat sumbangan untuk sukan permainan. Ianya lebih kurang sama dengan kelab persatuan. Pemarkahan khidmat sumbangan pasukan badan beruniform. Khidmat sumbangan hanya untuk peringkat sekolah sahaja. Peserta perkemahan, program atau pertandingan 10 markah. Teknikal, hakim pembantu jurulatih 10 markah. Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan 8 markah dan membantu dari segi menjayakan aktiviti badan beruniform atau persembahan pasukan sorak, penyokong dan yang berkaitan 5 markah. Pemarkahan kehadiran. Kehadiran merupakan pemarkahan yang paling tinggi, iaitu 40 markah. Kehadiran ini dikira dari jumlah 12 kali perjumpaan dalam setahun. Jumlah jam perjumpaan 3 jam untuk satu perjumpaan. Jumlah jam perjumpaan setahun ialah 36 jam. Ketidakhadiran satu kali perjumpaan akan kehilangan 3.33/110 atau 3.03/100 markah. Untuk tahun 2020, jumlah perjumpaan yang dikira ialah 7 kali perjumpaan kerana negara kita terlibat dengan COVID-19. Perlu diingat, 0.01 markah boleh menentukan anda gagal atau lulus atau mendapat grade B atau grade A atau layak ke IPTA yang ditentukan oleh merit UPU dengan menggunakan prinsip meritokrasi. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu dari kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Jika tuan-puan mendengar dari orang lain perkara yang sama, tapi huraian yang berbeza, tidak mustahil saya tersalah dan tersilap. Yang maha sempurna itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jika ia memberi manfaat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai sokongan dan tekan loceng notification untuk info video berikutnya. Terima kasih dan jumpa lagi.